أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Hud alaihissalam. InsyaAllah kita masuk ayat yang ke 32. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 30 kan? 30 ha? Ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tazakkarun. Maksudnya, wahai kaumku, siapa yang akan menolongku daripada azab Allah sekiranya aku mengusir mereka? Tidakkah kamu berfikir? Pengajarannya, penghalang utama pembesar-pembesar negara daripada beriman kepada para rasul ialah sifat sombong, dan menganggap mereka lebih mulia daripada orang-orang miskin atau rakyat marhain. Yang kedua, antara punca manusia diazab oleh Allah ialah mengusir atau meminggirkan orang-orang miskin daripada mendapat apa-apa kebaikan, khususnya kebaikan ilmu dan hidayah Allah. Yang ketiga, mereka yang tidak mempedulikan orang-orang miskin atau mengusir mereka daripada hidup bersama dalam masyarakat yang berilmu adalah manusia yang tidak berakal. Ke ayat 31.
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Maksudnya, dan aku tidak akan berkata kepada kamu bahawa di sisiku ada khazanah rezeki Allah, dan aku tidak juga mengetahui perkara yang gaib. Dan aku tidak mendakwa bahawa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan tidak juga aku berkata kepada mereka yang menghina orang-orang miskin bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui dengan apa yang dalam diri-diri mereka. Sesungguhnya aku, kalau aku berkata demikian, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Pengajarannya, pertama, bukan tugas para rasul memberi rezeki atau mengagihkan kekayaan kepada manusia. Bahkan kebanyakan para rasul tidak memiliki harta yang banyak. Kerana tugas mereka menyampaikan risalah Allah. Yang lebih bernilai daripada harta dunia. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara ghaib, walaupun ia adalah Rasulullah. Kecuali apa yang telah diberitahu oleh Allah. Yang ketiga, sesiapa yang mendakwa dia mengetahui perkara gaib, dia adalah pendusta. Dan dia menyalahi apa yang disebut di dalam Al-Quran. Yang keempat, nilai kebaikan yang sebenar di sisi Allah ialah ilmu kefahaman agama, bukan harta dunia. Oleh kerana itu, orang-orang yang miskin lebih mudah untuk mendapat ilmu dan hidayah Allah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya.
Okey, ayat 32 kaitan dengan ayat yang lepas. Setelah dalam ayat yang lepas Allah menceritakan tujuan Nabi Nuh diutuskan, iaitu sebagai Nazirul Mubin, dan untuk mengingatkan pada kaumnya tentang azab Allah yang pedih. Kemudian Allah menceritakan tentang tuduhan-tuduhan yang direka oleh kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh. Seperti Nabi Nuh adalah manusia, pengikut Nabi Nuh kebanyakan adalah orang miskin, dan Nabi Nuh tidak memiliki apa-apa kelebihan. Maka itu antara sebab mereka menolak Nabi Nuh ataupun dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah mencerita juga bagaimana Nabi Nuh menjawab dakwaan-dakwaan dan tuduhan kaumnya satu persatu. Maka apa yang berlaku seterusnya? Setelah berlaku tuduh-menuduh dan Nabi Nuh menjawab, maka seterusnya ayat yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu, mereka berkata, iaitu kaum Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, jadi kaum Nabi Nuh panggil pada Nuh, wahai Nuh. Nabi Nuh panggil pada kaum dia, ya qaumi. Jadi bila kaum Nabi Nuh panggil kepada Nabi Nuh, ya Nuh, adakah itu merendahkan kedudukan Nabi Nuh? Tidak. Walaupun Nabi Nuh adalah seorang Nabi, tapi kemuliaan manusia bukan terletak kepada pangkat. Sebab tu Nabi Nuh tak pernah dapat pangkat Datuk ataupun Tan Sri Nuh. Okey, mereka berkata, wahai Nuh, qad, sesungguhnya, jadaltana, engkau telah jadal tanah daripada al-jidal. Al-jidal ni makna dia bertengkar, berdebat. Jadi al-jidal ni bertengkar ataupun berdebat. Dan dalam Islam ada berdebat yang terpuji dan ada yang tercela. Okey. Sekarang kata kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, engkau telah berdebat dengan kami. Fa aksarta, maka lalu engkau aksarta pada engkau banyak daripada kasir. Banyak jidalana. Apa dia? Jidalana berhujah dengan kami. Kami kata kamu manusia, kamu kata apa? Apa jawab Nabi Nuh? Yalah, aku manusia seperti kamu, tapi yang membezakan ialah aku ada apa? Penjinah, wahyu. Jadi banyak berlaku soal jawab antara Nabi Nuh dan kaum Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Kata Nabi Nuh kepada Tuhan, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhan, aku berdakwah
termasuklah berhujah dengan kaumku siang dan malam. Tapi apa hasilnya berlaku? Falam yazidhum du'ai ila firara. Dakwah aku tak menambahkan pada mereka, melainkan mereka semakin lari. Ini antara bentuk bagaimana kaum dia lari. Iaitu, dia kata, Nabi Nuh, kamu ni cakap banyaklah. Kami dah boring, kami dah jemu dengan hujah kamu. Jadi semakin Nabi Nuh berdakwah, mereka semakin lari. Maka akhirnya bila mereka tak ada hujah, semua hujah mereka dijawab, semua alasan mereka dijawab dengan hujah oleh Nabi Nuh. Maka ini perangai orang yang tak beriman. Bila tak ada hujah, dia pergi pada apa? Lagi menunjukkan kebodohan. Dia kata apa? Fa'tina, maka Fa'tina, bawa datanglah kepada kami tengok bahasa Arab. Fa'tina, berapa perkataan tu? Siapa belajar bahasa Arab? Ada belajar kan? Oh, tiba-tiba tak belajar. Fa'tina berapa perkataan? Satu, fa. Yang kedua, i'ti. Yang ketiga, na. 3 perkataan. Nampak macam satu. Sebab tu bila terjemah bahasa Melayu dia panjang. Fa, maka i'ti, bawa datang. Na, kepada kami. Asyik berhujah je kamu. Kami tuduh, kamu jawab. Kami tuduh, kamu jawab. Okey, sekarang apa dia? Bawa datang bima ta'iduna. Dengan apa yang? Bima, dengan apa yang ta'iduna. Yang apa yang engkau janji. Ta'iduna, apa yang engkau janji kepada kami. Kepada kami. Apa dia Nabi Nuh janji pada kaum dia? Mesej yang pertama Nabi Nuh sampai pada kaum dia. Nazir. Nazir. Ialah apa peringatan tu? Azabin alim. Nabi Nuh bagi tahu kalau kamu tak beriman, kamu akan ditimpa azab yang pedih. Azaba yaumin alim. Semua para nabi mesti cakap tentang azab. Sebab apa? Sebab sebab manusia tak beriman ialah sebab tak takut pada azab Allah ataupun tak beriman. Jadi bosan dengan hujah jawapan Nabi Nuh, maka dia cabar Nabi Nuh. Sekarang bawa datang azab yang kamu janji itu, kami nak tengok. Itu cabaran kan? Cabaran bodoh ke cabaran cerdik? Bodoh ke cerdik? Bodoh sombong. Bodoh sombong. Kenapa bodoh? Kenapa bodoh? Sebab dia minta apa tu? Minta azab. Bodoh lah. Cabaran yang cerdik apa dia? Kami dah tak ada hujah. Kalau macam tu, tolonglah doa supaya kami dapat hidayah, supaya kami selamat daripada azab. Itu cabaran orang cerdik. Tapi nak begitu orang kafir ni, orang bukan kafir lah, non-Muslim. Kan? Bila hati dah tutup, dia akan buat benda yang lagi menampakkan kesombongan dan kebodohan. Jadi dia cabar supaya turunkan azab. In kunta. Nah, ini baru belajar je. Bahasa Arab. Kunta. Apa dah? Apa kunta? Belajar bahasa Arab? Tak belajar. Dia bahasa Arab dengan tadabbur Al-Quran macam irama dengan lagu. Tak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan ada ketimpangan. Kunta adalah kamu ke engkau. Adalah engkau. Dia sediakana. Kalau adalah dia kana. Kalau adalah engkau, kunta. Engkau lelaki. Kalau adalah engkau perempuan, kunti. Kalau adalah aku, kuntu.
kuntu minaz zalimin. Okey, kata kaum Nabi Nuh mencabar Nabi Nuh. Bosan sangat dengan kamu. Cakap cerita akhirat je, cerita azab je. Cuba tunjuk sikit. In kunta, sekiranya adalah kamu minas sadiqin, dari orang-orang yang benar. Mereka cabar. Kemudian apa jawapan Nabi Nuh? Kalau kita jawab apa? Kita cerita pasal azab, lepas tu orang kata, Ustaz, tunjuk sikit azab tu. Cakap je. Kita jawab apa? Ha? Apa jawapan kita? Reka je apa-apa jawapan. Kita tengok apa jawapan Nabi Nuh AS. Qal, dia menjawab. Iaitu Nabi Nuh. Dia menjawab, innama, sesungguhnya, inna, sesungguhnya, kalau ada ma ni kena tambah makna dia. Sesungguhnya hanyalah ya'tikum, yang ia akan ya'ti, mendatangkan kepada kamu bihi, dengannya tu dengan apa? Dengan azab. Kan dia minta Nabi Nuh kan bagi azab tu, kami nak tengok. Maka jawab Nabi Nuh, sesungguhnya hanyalah yang boleh mendatangkan dengan azab itu ialah Allah. Insya'a, sekiranya dia, iaitu Allah, kehendaki. Okey. Apa pengajarannya? Bila dicabar oleh kaum dia, tunjukkan azab sekarang. Nabi Nuh jawab, yang boleh bawa azab ialah Allah. Lepas tu ada pula, insya'a, sekiranya dia kehendaki. Apa pengajarannya? Pertama, Nabi Nuh nak bagi tahu, urusan aku bukan bawa azab. Urusan aku bagi peringatan tentang azab. Kamu tak faham ke? Tak kerti bahasa ke? Kan? Cerita, aku bagi tahu, aku hanya nazir, bukan pembawa azab. Satu. Yang kedua, Nabi Nuh nak ikatkan manusia dengan Allah. Apa yang berkenaan nak buat apa ke, nak bawa azab ke, manusia semua tak boleh. Maka ikatkan manusia dengan Tuhan. Jangan ikatkan dengan diri ataupun dengan apa-apa jemaah. Sebab ada juga jemaah, kalau keluar jemaah, kamu akan ditimpa musibah. Betul tak? Ada kan? Itu bahaya, boleh jadi syirik. Seolah jemaah tu ada kuasa. Itu syirik tu. Sebab tu ada macam bai'ah kan. Keluar jemaah je, keluarga kamu ada masalah. Tak, tengok Nabi Nuh. Nabi Nuh tak kata, kalau kamu tak beriman, ada masalah kamu. Tak. Allah akan turunkan azab. Aku tak masuk campur. Itu urusan Allah. Walaupun aku Nabi. Jadi pengajaran kita didik anak kita, didik pelajar kita, didik masyarakat supaya hanya takut pada Allah. Jangan terikat dengan jemaah ataupun jangan terikat dengan tok guru ke syekh ke, jangan. Kemudian insya'a. Insya'a apa makna? Sekiranya Allah kehendaki, Allah turunkan bila bergantung pada hikmah. Allah Maha mengetahui, kadang-kadang lepas 20 tahun baru Allah turunkan azab. Betul kan? Tengok Allah timpa azab kepada Fir'aun. Bila tu? Bila Allah timpakan azab pada Fir'aun? Setelah semua Fir'aun, tentera dia, kunci-kunci dia berkumpul dalam laut, baru Allah turunkan azab. Supaya apa? Semua kena. Sekaligus.
Lamsam. Dan bila Allah kehendaki, Allah turunkan. Bila Allah turunkan, wa ma antum, dan tidaklah kamu bimu'jizin. Bimu'jizin apa dia? Bimu'jizin makna kamu tidak boleh melemahkan Tuhan bila Allah turunkan azab. Maksudnya, bila Allah turunkan azab, kamu tak boleh lari. Betul kan? Firaun dengan semua tentera dia, ada tak seorang kedua orang selamat? Tak ada. Kaum Nabi Lut, bila Allah terbalikkan bumi, tak ada siapa selamat, termasuk isteri dia. Dan Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, bila Allah turunkan azab, semua yang tak beriman, semua tenggelam, termasuklah anak Nabi Nuh dan isterinya. Tak ada siapa yang mu'jizin, yang boleh lari. Apa yang azab, bentuk azab yang Allah turun pada kaum Nabi Nuh? Cuba buka surah Nuh ayat 10 ke 20. Ah, 25. Okey. Cuba terjemah. Mimma apa dia? Ada dua perkataan. Satu min. Yang kedua ma. Asalnya dua perkataan, tapi bila ditulis dia digabungkan jadi mimma. Jadi kalau terjemah, min dari ma, apa yang. Dari apa yang khati'atihim, dosa-dosa mereka, dosa kaum Nabi Nuh. Ini surah Nuh, semua cerita pasal Nabi Nuh dan kaum dia dan dakwahnya. Disebabkan dosa-dosa kaum mereka, apa yang Allah turunkan azab. Ughriqu, mereka dilemaskan. Fa'udkhilu, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Dua sekali azab. Kat dunia Allah lemaskan dengan air, di akhirat Allah bakar dalam api. Lemaskan dalam air dan masukkan dan bakar dalam api. Dan bila dibakar dalam api, falam yajidu lahum, maka mereka, iaitu kaum Nabi Nuh, mereka tak dapati untuk mereka min dunillah, selain daripada Allah, ansara, penolong. Masa lemah pun tak ada siapa boleh tolong. Nabi Nuh pun, anak dia pun Nabi Nuh tak boleh tolong, walaupun anak sendiri. Ansara mana penolong-penolong. Ini doa Nabi Nuh. Wa qala Nuhun, kata Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, la tazar alal ardi, jangan kau biarkan alal ardi, di atas muka bumi, minal kafirina, daripada kalangan orang kafir, dayyara, seorang pun mendiami di atas muka bumi. Mana Nabi Nuh doa apa ni? Habis semua, licin. Bagus tak doa tu? Bagus tak? Bagus ke tak? Takkan tak bagus ni doa Nabi ni, bukan doa untuk guru ni. Takkan Nabi doa yang tak bagus? Baguslah. Allah rakam doa ni dalam Al-Quran. Tapi kita boleh tak doa macam Nabi Nuh? Boleh. Tapi setelah kita berdakwah 950 tahun. Lepas tu baru boleh berdoa. Okey, apa sebab doa Nabi Nuh ni? Supaya semua mati, jangan tinggal seorang pun. Apa sebab? Innaka, sesungguhnya engkau, intazarhum, sekiranya, dia kata pada Allah dalam doanya, sekiranya engkau biarkan mereka ni, biarkan hidup lagi, ada lagi saki-baki, apa mereka akan buat? Yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan ni yang dah beriman ni. Yang beriman adalah tak ramai, kemudian mereka masih hidup. Apa kerja mereka? Akan menyesat kepala yang beriman. Wala yalidu, dan
mereka tak akan melahirkan anak illa fajiran kafara, jahat dan kafir. Jadi tak ada faedah mereka hidup, baik matikan semua. Dari mana Nabi Nuh tahu? Puak-puak ni akan menyesatkan orang beriman, dan kalau beranak cucu pun, anak cucu semua jadi jahat dan kafir. Dari mana Nabi Nuh tahu? Pengalaman 950 tahun. Beranak kafir, beranak kafir, beranak kafir. Lepas tu, kaum Nabi Nuh pesan dalam ayat sebelum ni. Cuba bila turun sikit. Ini antara sebab doa Nabi Nuh ni. Lagi. Bukan turun, naik. Oh, silap. Okey. 23. Okey, tengok apa pesan wasiat kaum Nabi Nuh pada anak cucu dia. Dia kata waqalu, mereka berkata la tazarunna, jangan sekali-kali kamu tinggal Tuhan-Tuhan kamu ni. Dan khususnya jangan sekali-kali kamu tinggal Tuhan yang bernama Wad, Suwa'an, Yaghus, Ya'uqah, Nasra. Asalnya 5 orang ni siapa ni? Asalnya orang soleh. Orang soleh. Lepas tu bila orang soleh 5 orang mati, yang datang selepas dia buat patung. Tujuannya nampak macam bagus. Dia kata kita buat patung supaya bila tengok muka orang soleh ni, kita nak beriman, nak beramal soleh. Sebagai motivasi lah. Kan? Okey lagi. Lepas tu dah mati 1 generasi, 2 generasi. Akhirnya dia tak faham. Siapa ni? Tengok-tengok orang macam sembah. Ikut sembah. Kemudian kaum Nabi Nuh sentiasa pesan pada anak cucu dia. Ni. Jangan tinggal patung ni. Jangan tinggal Tuhan ni. Dan jangan sekali-kali dengan cakap Nabi Nuh. Nabi Nuh memang bawa ajaran sesat. Dia pesan, bapa pesan pada anak, anak pesan pada cucu, 7 keturunan. Wasiat. Maka sebab tu Nabi kata puak-puak ni kalau beranak keluar. Okey. Boleh ha? Okey, kita balik pada wama antum bimu'jizin, dan tidaklah kamu dapat lari. Okey, sifat orang kaum Nabi Nuh yang kufur ni, yang degil, dan bukan setakat degil tapi cabar pula supaya segerakan azab pada mereka. Sifat ni ada tak pada orang musyrikin Mekah? Ada mereka cabar tak juga kepada Rasulullah? Ada. Ayat berapa? Macam mana jawab ada tapi tak tahu? Ha? Kalau jawab tak tahu, okey juga jawab ada. Cuba buka surah Al-Anfal ayat 32 ke? 32 dan 33. Okey. Samalah. Bila berhujah dengan Nabi dan orang musyrikin Mekah, tak ada hujah. Bila tak ada hujah, dia pergi step seterusnya apa dia? Buat cabaran. Buat cabaran. Dia kata apa? Wa'iz, dan ingatlah ketika mana qalu, mereka berkata, iaitu orang musyrikin Mekah berkata pada Rasulullah, dan mereka berdoa pada Tuhan, Allahumma. Ini lagi hebat. Dia menentang Tuhan, tapi bila berdoa sebut Allahumma. Pelik tak? Ada tak dalam masyarakat kita tak solat, tapi bila berdoa sebut Allah? Ada? Ke dia sebut Tuhan lain? Pelik kan? Tak solat, tapi bila berdoa
Sebut nama Allah. Allahumma ya Allah in kana, sekiranya adalah ini yang Nabi Muhammad bawa tu wal haq, adalah benar, min indika, daripada engkau. Kalau betul yang Muhammad bawa tu benar-benar daripada engkau, dicabar. Apa dia? Wa amtir alaina, maka turunkan ke atas kami hijaratan minas sama, batu-batu daripada langit. Dicabar minta apa tu? Minta azab. Kalau betul yang Muhammad bawa benar tu, turunkan azab sekarang. Nak begitu kebodohannya sampai tahap tak boleh nak bayang. Sebab orang minta nak selamat, minta nak aman, dia minta nak azab. Awi'tina, ataupun bawa datang pada kami bi'azabin alim, atau bawa datang pada kami azab yang pedih. Okey, soalannya, kau Nabi Nuh cabar Nabi Nuh kan? Allah turun tak azab pada mereka? Turunkan. Allah lemaskan semua yang tak beriman. Orang musyrikin Mekah cabar Nabi Muhammad, Allah turun tak azab pada mereka? Tak. Kenapa tak? Pada tak syarat. Kalau syarat tu didapat, dia akan beriman. Bukan berlaku seperti itu. Apa dah? Sebab Nabi ada kat situ. Sebab Nabi ada kat situ. Yang tadi Nabi Nuh tak ada ke? Ha? Jawapan tu tak tepat. Sebab yang tadi Nabi Nuh ada kan? Ada. Ha? Sebab Nabi Muhammad ada. Sebab Nabi Muhammad rahmat. Yalah, masa Nabi Nuh ada, turun juga azab. Sama-sama Nabi. Ada dalil tak? Allah tak turunkan azab sebab ada Nabi. Ada dalil? Jangan jawab sebarangan. Tengok ayat seterusnya. Wa ma kana Allah, bila mereka cabar, turunkan azab, maka Allah kata Allah tidak liyu'azibahum, akan mengazab mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau berada. Inilah dalilnya. Kenapa tak nampak depan dia tu? Saya bukan kata tak ada dalil, saya nak tanya apa dalilnya. Dah tahu daripada mana? Tahu daripada mana? Tembak lah. Okey, ini dalilnya. Sebab Nabi ada bersama mereka. Cuma ada satu lagi dalil. Kan Nabi, kelebihan Nabi Muhammad diberi 5 perkara yang tak diberi kepada Nabi-Nabi yang lain. Apa dia? Musuh, antaranya musuh takut sebelum jumpa Nabi selama sebulan. Lagi? Nabi-Nabi lain diutuskan kepada kaum masing-masing. Nabi Muhammad diutuskan untuk semua kaum. Lagi? Harta rampasan kepada semua para Nabi haram. Bila dapat harta rampasan, tak tengah padang pasir, datang api sambah, habis hangus. Satu pun tak boleh ambil. Tapi halal bagi Nabi dan umatnya. Apa lagi? Dijadikan untuk Nabi masjid, tanah tu adalah suci dan boleh solat di mana-mana. Berbeza dengan umat dahulu, hanya boleh solat di tempat khas. Mana itu satu rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Apa dia? Boleh solat di mana-mana, pun tak solat juga di mana-mana. Dan Nabi pernah meminta kepada Allah supaya jangan mengazabkan kaumnya di dunia. Allah makbulkan. Jadi beza umat Nabi Muhammad dengan umat dahulu. Umat dahulu Allah azab terus. Umat Nabi Muhammad tak. Jadi Allah kata Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada bersama mereka. Wa ma kana Allah. Dan Allah juga tidak mengazab mereka sedangkan wahum yastaghfirun. Ada 2 sebab. Antara sebab azab tidak diturun, pertama, Nabi ada bersama. Yang kedua, ada umat Nabi Muhammad yang sentiasa fa'al mudhari', sentiasa memohon keampunan.
Habis yang gempa bumi di Turki itu, apa dia? Satu, sah Nabi tak ada. Yang kedua, adakah tak ada orang yang beristighfar? Ada kan? Tak, itu bukan dalam gempa bumi ke tsunami ke di Aceh. Itu bukan bentuk azab kepada orang di situ. Sebab kalau bentuk azab, yang paling patut diazab siapa? US ataupun Israel. Betul kan? Bukan Aceh. Jadi kalau pengajaran ayat ni, supaya kita dapat elak daripada diazab ataupun ditimpa musibah, sentiasalah beristighfar kepada Allah. Okey. Ayat yang kita belajar tadi, boleh tak kita berjidal, berdebat, berdebate? Boleh ke tak? Boleh. Dalilnya? Boleh ke tak? Boleh. Nak kata boleh, ada yang berdebat kan? Okey, jawapannya ada ketika boleh dan terpuji, ada ketika haram dan tercela. Macam ayat tadi dia kata apa? Kepada Nabi Nuh, engkau ni berjidal. Makna bolehlah Nabi Nuh berjidal. Tapi Nabi Nuh berjidal dengan apa? Hujah daripada Allah, dengan bayyinah. Jadi kalau kita berdebat untuk menyatakan kebenaran yang berdalil pada Quran dan Sunnah dan tujuan untuk menolak kebatilan, maka terpuji. Dan jangan ada unsur nak menang. Aku mesti menang kok mana-mana, itu tercela. Tujuan berdebat ialah nak tunjuk dia tu pandai, dia tu banyak ilmu, itu hukumnya haram. Contoh, pernah berlaku Al-Imam Abu Bakar Al-Baqalani, dia diutuskan sebagai wakil daripada negara Islam pergi kepada Raja Malikur Rom, Raja Rom yang beragama Nasrani. Jadi Raja Rom ni sengaja, dia tahu ini ulama Islam, maka dia jadikan pintu nak masuk jumpa dia jadi rendah. Dia rendahkan pintu tu. Dia panggil apa? Ni. Supaya apa? Supaya dia nak ulama tu jumpa dia dalam keadaan tunduk. Maka apa Imam Abu Bakar Baqalani ni buat? Dia tunduk tapi dia masuk kok punggung. Faham tak? Jadi dia tunjuk apa ke Raja Rom? Punggung. Supaya apa? Satu penghina kepada raja. Raja sebenarnya nak suruh dia hormat, tapi akhirnya dapat penghinaan. Tunduk juga tapi masuk ke punggung. Lepas tu depan Raja Rom tu ada ramai Padri, Nasrani. Dia panggil apa sekarang? Pop. Dia orang tak kahwin kan? Jadi ini nak begitu berhujang untuk menegakkan kebenaran dibolehkan. Dia pun tanya padri-padri itu, apa khabar isteri-isteri kamu semua? Marah. Kamu tak tahu ke bahawa padri-padri kami tak berkahwin? Sebab padri kami mulia. Maka Imam Abu Bakar Baqalani berkata, kamu menasakkan Tuhan tu ada anak, ada isteri, kemudian kamu memuliakan padri. Padri mulia apa dia? Tak kahwin. Tapi dalam masa sama kamu merendahkan Tuhan. Tuhan ada anak, ada isteri. Boleh faham? Dua kena penampar. Jadi Raja Rom lagi marah. Raja pun tanya soalan. Dia kata, Nabi kamu pernah tak berperang? Pernah. Dan pernah tak Nabi kamu kalah? Kata Imam Abu Bakar Baqalani, pernah kalah. Jadi Raja Rom dah gelak dah. Tengok, apalah Nabi boleh kalah. Imam Abu Bakar Baqalani kata, okey, kamu ada Tuhan kan? Ada. Tuhan kamu kena salib kan? Ya. Tuhan kamu kena bunuh kan? Macam mana Tuhan kena bunuh? Nabi manusia biasa. Nabi manusia biasa. Kalau kalah biasalah sebab dia manusia. Ini Tuhan kena bunuh. Tak masuk akal. 3 kena penampar.
Dia itu berhujah tu, tapi hujah untuk menegakkan kebenaran. Yang keempat, saya lupa. Dan orang Yahudi pernah bertanya pada Rasulullah, wahai Muhammad, kamu kata ahli surga makan. Okey. Lepas makan, ke mana dia buang? Sebab kamu kata dalam syurga tak ada benda yang kotor. Bila buang tu kotor. Tengok hujah Yahudi nak perkena Rasulullah. Sebab dia ingat Nabi ni tak boleh jawab. Kamu kata ahli syurga makan. Tapi kamu juga kata dalam syurga tak ada benda kotor. Habis lepas makan pergi ke mana? Tandas tak ada. Ada tandas tak? Jangan mimpi nak masuk tandas dalam syurga. Tak ada tandas. Nabi menjawab, bila ahli syurga makan, dia keluar melalui apa dah? Satu sendawa. Dan sendawa tu keluar wangi, bukan macam sendawa sekarang. Kan? Keluar tu wangi macam kasturi. Yang kedua, keluar melalui peluh roma dalam bentuk peluh, tapi peluh tu bau macam kasturi. Sebab ahli syurga tak lapar dan tak dahaga. Habis dia makan untuk apa? Untuk seronok je. Dia minum untuk apa? Untuk lazat. Lepas tu tak keluar. Nikmat tak? Kadang-kadang kita makan kat dunia sedap, tapi bila fikir nak pergi tandas jadi tak sedap. Kan? Malas. Okey. Ayat. Cuba buka surah Al-Anfal, surah An-Nahlu, ayat 125. Okey. Ini juga berkenaan dengan jidal. Allah kata apa? Ud'u. Cuba terjemah. Ud'u apa dah? Serulah, berdakwahlah. Dan ud'u ni fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan apa? Perintah. Perintah menunjukkan apa? Wajib. Ini salah satu dalil dakwah tu adalah wajib. Okey. Berdakwahlah kepada apa? Jalan Tuhan engkau. Makna apa? Dakwah mesti ajak orang kepada Allah. Jangan ajak pada guru, jangan ajak pada mazhab, jangan ajak pada kumpulan. Ajak ila sabili rabbika. Kalau semua ajak pada Tuhan ke, tak akan bergaduh. Betul? Tapi kalau asyik ajak pada kumpulan ni, kepada guru ni, itu jadi bergaduh tu. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Kemudian ajak kepada Tuhan engkau dengan cara apa? Bil hikmah. Dengan cara hikmah. Apa makna hikmah? Apa maksud berdakwah dengan bijaksana? Tengok keadaan. Kadang-kadang orang kampung kan, jangan cakap masalah kan, speaking pula masuk kampung. Lepas tu cakap pula bahasa yang orang kampung tak faham. Lepas tu bila pergi bandar pula cakap kampung. Jadi hikmah ni tengok keadaan, tengok siapa dan apa yang sesuai. Bahkan di sini maksud dia kepada umum, termasuk orang Islam dan non-Muslim. Semua kena berdasarkan hikmah. Kadang-kadang hikmah ni kena tegas. Kadang-kadang kena tegas. Macam Nabi dengan 3 orang sahabat yang ponti peperangan. Nabi buat apa? Pulau. Tapi dengan badui yang kecil dalam masjid, Nabi buat apa? Kenapa Nabi tak pulau? Besar tak dosa dia kencing dalam rumah Allah? Besar. Tapi bila sahabat nak pukul, sahabat nak marah, Nabi tegur siapa? Kenapa? Sebab orang Badui ni jahil, tak bertamadun. Itu maksud hikmah. Ada tempat kena lembut, ada tempat kena tegas. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik. Ini untuk orang Islam. Kena ada peringatan yang baik. Yang ini umum. Kemudian yang ketiga, wajadilhum, berdebat. Anda dengan siapa ni? Orang tak beriman yang keras, yang degil. Kena berhujah macam Nabi Nuh dengan kaum dia. Tapi berhujah dengan cara apa?
billati hiya ahsan, dengan cara yang apa maksud cara yang ahsan? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dengan akhlak yang baik, dengan bahasa yang lembut, jangan maki hamu, jangan merendahkan, dan juga termasuk berlaku adil. Kadang-kadang bila berdebat sebab dia non-Muslim, kita bagi masa 10 minit. Yang ni sebab orang Islam, bagi masa setengah jam. Tak betul. Dia kena adil. Setengah jam sama setengah jam. Kemudian, inna rabbaka huwa a'lamu. Ini dalil bahawa boleh berdebat, tapi dengan cara yang terbaik. Okey. Ada dalil yang mengatakan tak boleh. Cuba buka surah Al-Ankabut ayat 46. Okey. Wala tujadilu. Ini jangan, dan jangan kamu berhujah, berdebat dengan ahli kitab. Jangan berdebat. Illa, kecuali billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Kalau nak buat cara maki hamun ke, merendahkan, menghinakan, jangan. Hukumnya haram. Jadi sebab itulah, contohlah, berdebat dengan ahli yang suka ikut hawa nafsu, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab dia bukan nak cari kebenaran. Dia ikut hawa nafsu, hukumnya haram berdebat. Termasuklah berdebat dengan terang-terang dah sahih, dalilnya jelas daripada Quran, tiba-tiba nak berdebat lagi, hukumnya haram. Bahkan ketika itu wajib sami'na wa ata'na, kalau tak tinggalkan. Illal ladzina zalamu, kecuali boleh berdebat dengan ahli kitab tapi dengan cara yang ahsan, kecuali ahli kitab yang zalim, jangan berdebat langsung. Okey? Tapi kadang-kadang berdebat nak cari kebenaran tapi tak selesai masalah, caranya tinggalkan. Bahkan tinggalkan debat dalam keadaan kita di pihak yang benar untuk mengelakkan musibah yang besar adalah terpuji. Itu bukan pengecut, itu adalah terpuji. Cuba tengok hadis. Saya ingat dah yang Syekh Abu Bakar yang keempat. Raja Rom tu Nasrani kan. Dia nak perkena juga ulama Islam ni. Dia kata, apa pandangan kamu pasal Aisyah radhiyallahu anha? Kan Aisyah dituduh berzina kan? Jadi nak begitu apa ni? Tengok isteri Rasul kamu tak bersih, tak suci. Maka Imam Abu Bakar Bakalin dia jawab apa? Ulama memang cerdik. Kalau tak boleh jawab, memang tak cerdik. Dia kata apa? Okey, ada dua wanita yang dituduh. Satu mengandung, satu tak mengandung. Yang mengandung Maryam, betul? Maryam dituduh juga, tapi mengandung. Aisyah dituduh, tapi tak mengandung. Jadi kata Imam Abu Bakar Bakalani, logik akalnya, siapa yang sepatut dituduh? Siapa yang patut dituduh? Maryam. Tapi orang Nasrani anggap Maryam adalah suci. Aisyah dituduh tapi tak mengandung, tapi dia mengatakan Aisyah tak suci. Kan dah otak tak betul. Kan faham? Okey. Qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun, ana aku zaim. Zaim. Siapa ada nama Zaim sini? Zaim pemimpin, ketua. Aku ketua bibaitin, di satu rumah, satu istana, fi rabadil jannah, di surga yang bawah. Aku penyelia lah lebih kurang. Nabi bukan duduk di bawah, aku penyelia. Tapi surga yang di bawah ni untuk siapa ni? Liman tarakal mira', bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Mira' dengan jidah sama. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia berada di pihak yang benar.
Bila orang ajak kita berdebat, kita tahu dah kalau berdebat ni tak ada masalah, dia tak akan terima pun. Bahkan dia akan spin pula kan. Kita pun tinggal. Maka kita dapat masuk syurga ni dan Nabi akan berselia kita. Itu terpuji bila tinggal debat dalam keadaan kalau debat tu membawa kepada, ialah ulama kata bila berdebat ni hati akan jadi pecah. Betul? Kasih sayang akan hilang. Bahkan akan jadi pula kutuk mengutuk, caci mencaci. Kalau tak yang tukar debat tu orang bawah dia tu. Kan? Lagi kutuk mengutuk. Dan wa bi baitin, dan aku juga zaim di satu istana fi wasatil jannah, di tengah syurga. Siapa di tengah syurga ni untuk siapa? Liman tarakal kazib, bagi orang yang meninggal bercakap bohong, wa in kana mazihan, walaupun dia bergurau. Kita suka bercakap bohong tapi dalam bentuk bergurau kan. Kalau kita tinggal juga walaupun bergurau, kita akan dapat masuk syurga di tengah dan Nabi akan sedia. Jadi nasihat saya, jangan bercakap bohong walaupun bergurau. Semalam saya pergi Mekah. Ustaz ada kat sini? Tak, saya mimpi. Jangan. Itu bergurau tapi berbohong. Okey, yang kedua, wa bi baitin. Yang ketiga, aku juga zaim di satu istana di syurga yang a'la, paling ni untuk siapa ni? 5 tak, kita boleh masuk. Nabi nak bagi tahu semua boleh masuk ni. Ni lagi susah. Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang paling cantik akhlaknya. Tinggal debat mungkin akhlak tak berapa cantik. Tinggal cakap bohong walaupun bergurau, mungkin akhlak dia tak lengkap. Tapi kalau akhlak dia lengkap, semua cantik, syurga yang paling tinggi. Nampak? Sebab itulah penyebab utama ramai masuk syurga ialah dua. Satu takwa, yang kedua akhlak. Dan sebab itulah yang wanita yang solat malam banyak, puasa banyak, sedekah banyak, tapi masuk neraka. Sebab apa? Tak berakhlak. Menyakiti jiran tak berakhlak. Kalau menyakiti isteri, okey. Yang Nabi cakap tu menyakiti jiran. Saya bukan jiran, isteri saya. Lagi teruk. Lagi teruk. Orang yang paling dekat, paling kita sayang, lagi patut kita muliakan. Boleh tak? Tengok akhlak. Islam adalah akhlak. Okey. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Okey. Kita sambung ayat seterusnya. Kemudian kata Nabi Nuh, wala yanfa'ukum, dan tidak memberi manfaat kepada kamu nushi, nasihatku, teguranku. Nasihat aku tidak akan memberi manfaat pada kamu. Bila tu? In aradtu, sekiranya ataupun jika, aradtu, aku kehendaki an ansahalakum, untuk nasihat kamu. In kana Allah, sekiranya adalah Allah, yuridu, kehendaki. Apa maksud ni? Nasihat aku, tazkirah aku, sikit pun tidak boleh memberi manfaat pada kamu. Bila tu? Sekiranya Allah nak kamu sesat. Walaupun aku Nabi, walaupun nasihat aku terbaik, tapi kalau Allah nak kamu sesat, nasihat Nabi pun tak ada guna. Boleh faham?
Jadi nasab mak bapak lagi lah tak berguna. Bila Allah yuridu an yughwiyakum, menyesatkan kamu. Dia menyesatkan, yughwiyakum ada dua maksud. Satu menyesatkan, yang kedua membinasakan kamu. Sebenarnya menyesat dengan membinasa ada kaitan. Bila sesat, binasa. Kenapa Allah nak binasakan? Sebab kenapa Allah binasakan? Ataupun kenapa Allah sesatkan? Sebab dia memang nak. Allah tak akan sesatkan manusia, melainkan itu adalah pilihan manusia. Allah tak zalim. Jadi Nabi Nuh kata, bila kamu nak sesat, Allah pun sesat, aku bagi nasihat 3 hari 3 malam pun tak ada guna. Maknanya pengajarannya apa? Kalau nak hidayat, minta pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan minta dengan tok guru. Jangan tunggu mimpi. Huwa rabbukum. Sebab apa dia menyesatkan kamu? Sebab dia pencipta kamu, dia pemilik kamu, dia pengurus kamu, dan wa ilaihi, dan hanya kepadanya turja'un, kamu bukan kamu kembali ni. Kita tak belajar lagi bahasa Arab ni. Tajuk ni apa ni? Turja'un. Ada perkataan tulisan sama, huruf sama. Tarji'una. Yang ni tu kan? Huruf sama. Yang membezakan apa? Baris. Yang ni ta baris atas, yang ni ta baris depan, kemudian jim baris bawah, sini jim baris. Beza baris, beza mana? Kalau tarji'u apa mana? Kamu kembali. Kalau turja'un, kamu. Kenapa Allah kata hanya kepadanya kamu dikembali? Allah tak guna tarji'un. Hanya kepadanya kamu kembali. Kenapa? Bila turja'un mana? Kamu dipaksa kembali. Kenapa dipaksa? Semua orang tak nak balik pada Allah. Bila ingat dengan dosa-dosa, bahkan orang beriman pun rasa tak lepas, kan? Lepas tu bila Allah hisap orang beriman, Allah panggil seorang-seorang. Kemudian Allah sebut dosa dia satu persatu, dan orang beriman mengaku. Lepas mengaku tu, orang beriman dalam hadis dia kata apa? Aku memang ahli neraka dah. Tapi last sekali Allah kata apa? Aku ampunkan dosa kamu ni sebagaimana kat dunia aku sembunyikan dosa kamu. Itu kelebihan orang beriman. Jadi tak ada siapa yang nak kembali kepada Allah sebab tak yakin. Maka Allah kata kamu dipaksa kembali. Okey. Dah cukup ah? Oh, ayat tak ada dah. Ayat ni panjang kan? Oh, yang saya bagi, cuba tengok ada. Tak ada. Cuba ambil satu ayat lagi. Ha. $35. Okey. Sebab dia ini cerita Nabi Nuh. Tapi ayat ni ada dua pendapat. Ini cerita Nabi Muhammad. Cerita Nabi Muhammad dengan orang Quraisy. Tengah-tengah cerita Nabi Nuh diselitkan satu ayat berkenaan dengan cerita orang Quraisy.
Lepas ni sambung balik cerita Nabi Nuh. Okey. Jadi kita habiskan satu ayat ni. Am yaqulu, atau yaquluna, mereka berkata. Mereka ni siapa? Ada dua pendapat. Satu, musyrikin Mekah. Yang kedua, pendapat kedua, kaum Nabi Nuh. Mereka berkata, iftarahu. Mereka-rekanya. Dia ni siapa? Kalau yang berkata orang musyrikin Mekah, dia tu ialah Nabi Muhammad. Dan nya ni apa dia? Al-Quran. Ini antara tuduhan orang musyrikin Mekah bahawa Nabi mereka-reka Al-Quran. Maka bila tuduhan itu kepada Nabi Muhammad ke ataupun Nabi Nuh, Allah perintah supaya jawab. Jawab apa? Qul. Jawab balik. Katakanlah. In sekiranya iftaraituhu. Sekiranya aku mereka-rekanya. Kalau betul aku mereka Al-Quran, ataupun kata Nabi Nuh, kalau betul aku mereka risalah daripada Allah, maka fa'alayya, maka ke atasku ijrami. Ijrami apa dah? Dosaku. Wa ana, dan aku bari'un, bara'ah, berlepas diri, mimma, apa yang tujrimun, kamu, dari apa yang kamu lakukan daripada dosa. Apa maksud ayat ni? Okey, katalah ayat ni berkenaan dengan kaum Nabi Nuh. Mereka menuduh Nabi Nuh mereka-reka kitab ataupun message daripada Allah. Maka Allah perintah pada Nabi Nuh jawab. Jawab apa? Kata Nabi Nuh, sekiranya betul aku mereka, maka aku tangguh dosa. Cuma aku minta kamu fikir je. Kamu fikir apa dia? Apa yang aku seru tu apa dia? Aku ajak kamu sembah Tuhan. Aku nak selamatkan kamu daripada azab Allah. Jadi kamu fikir, kalau apa yang aku ajak tu salah, kamu tinggallah. Dan kalau betul salah, aku tak akan tanggung dosa. Boleh faham? Pengajaran untuk kita apa dia? Bila kita cerita kebenaran, orang kata salah, kita jawab dengan jawapan yang sama. Kalau yang saya ajar tu salah, saya tanggung dosa. Cuma saya nak tak fikir satu je. Yang saya cakap ni ayat apa? Ayat Al-Quran. Yang saya ajak ni sembah siapa? Sembah Allah. Yang saya ajak ni akhlak mulia ke akhlak buruk? Jadi apa dosanya? Apa masalahnya? Kenapa kamu tuduh sesat? Faham tak? Jadi ini antara hujah untuk kita tolak kepada mereka yang menuduh kita tak betul. Kita ajak mereka berfikir. Ini malam 1 Syaban. Dapat tak mesej? Dapat mesej? Apa mesejnya? Apa mesej dia? Tak dapat? Tak dapat pelik tu. Mana dia left group lah tu. Dia kata malam ni selepas maghrib bermula 1 Syaban. Sesiapa yang memberi berita gembira kepada kawan dia bahawa malam ni adalah 1 Syaban, dia selamat daripada neraka. Saya dapat 2 mesej. Pelajar pula dapat mesej tanya saya. Tahun lepas dia dah jawab dah. Saya tak tahu jawab soalan yang sama. Tengok, logik tak? Logik tak? Hanya cerita pada orang 1 Syaban selamat daripada neraka. Mudah selamat daripada neraka.
Kan? Hadis tu hadis palsu, hadis dusta. Tapi orang kita duk benda baik. Benda baik apa salahnya? Okey, kalau benda baik, kenapa satu Syakban je? Malam 2 Syakban pun berita baik, selamat daripada neraka. Satu Rajab pun berita baik, satu Syawal pun berita baik, tiap malam lah. Kenapa satu Syakban je? Benda baik kan? Faham tak? Kalau hujah benda baik kan, solat apa kan? Solat apa? Solat berkenaan dengan apa? Dah ada solat orang kita suka solat sangat. Siapa tak? Bukan. Istikharah, okey. Salat taubat, okey. Tak ada satu solat lah. Dia kata solat tu bukan salah pun, kan? Tak ada juga yang malam satu Syakban dan juga malam nisfu Syakban dia kata ada solat 2 rakaat. Tapi itu tak ada hadis. Dia kata alasannya apa dia? Baik. Kalau baik, boleh tak kita buat solat sempena malam kemerdekaan? Kan baik. Dia kata mana ada pula Nabi tak buat? Kan solat baik. Betul tak? Kalau hujah baik, apa akan jadi pada agama? Hancurlah. Semua hujahnya baik. Selawatlah pada Nabi pagi, petang, siang, malam. Kan baik. Kan? Okey. Ni. Kalau aku reka, betul aku reka, aku tanggung dosa. Cuma aku minta kamu fikir. Yang aku ajak ni sembah siapa? Sembah Allah, bukan sembah aku. Yang aku ajak ni akhlak mulia ataupun akhlak buruk. Jadi kenapa kamu kata sesat? Yang kita ajak pada Quran dan hadis. Nabi cakap apa? Aku tinggal pada kamu dua. Kalau kamu pegang betul-betul, tiba-tiba kita ajak Quran hadis, dia kata sesat. Nabi kata tak sesat. Kan pelik tu. Pelik tapi benar. Okey, cukup. Okey, cukup dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Besok hari Rabu lah. Besok pagi besok ada kelas Al-Asmaul Husna. Tapi bukan di sinilah, kita buat online. Pukul 10.30 insyaAllah. Kemudian malam sambung tadabbur surah Hud insyaAllah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.